Assalamualaikum dan salam perpaduan. Sebanyak 40 projek berkaitan tempatan banjir dan saliran mesra alam yang sedang dan akan dilaksanakan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran JPS di Kelantan dan Terengganu. Menurut Menteri Sumber Asli Dalam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad, pelaksanaan projek rancangan tempatan banjir RTB akan meningkatkan bilangan penduduk yang dilindungi daripada kesan banjir sebelum ini. Di Kelantan terdapat dua projek utama RTB dalam pelaksanaan. Projek pembangunan lembangan bersepadu PLSB Sungai Kelantan kini mencapai lebih 87% status kemajuan fizikal dan dijangka siap pada 20 April depan melibatkan kos RM456 juta. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Gerak Kerja Pasca Banjir di Sekolah Kebangsaan Bendang Pak Yong, Tumpat. Kementerian Kesihatan menyarankan kepada masyarakat terutama Barisan Harapan dan kumpulan berisiko tinggi mendapatkan dos vaksin penggalak COVID-19 susulan perkembangan terkini penyakit itu di China ketika ini. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Hisham Abdullah menerusi hantaran di Facebook berkata, walaupun ketika ini kes dalam negara masih terkawal dan menurun, tindakan siap siaga perlu diambil. Tan Sri Dr. Hisham sebelum ini memaklumkan KKM terus mempertingkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan peningkatan kes dan kematian akibat COVID-19 susulan peningkatan mendadak di China. Antara langkah akan diambil ialah meningkatkan peratusan individu yang layak menerima vaksin dos penggalak bagi mengurangkan penularan jangkitan dan kematian. Peniaga dan pengendali makanan di Selangor wajib memakai pelitup separuh muka mulai 1 Januari depan. Arahan dikeluarkan mesyuarat Majlis Kerajaan Negeri pada 7 September lalu yang dipertua Majlis Perbandaran Kajang Najmuddin Jemain. Pemantauan dan penguatkuasaan akan dijalankan Jabatan Pelesenan dan Penjaja dengan bantuan Jabatan Penguatkuasaan dan Jabatan Perkhidmatan Perbandaran dan Kesihatan. Sementara itu, menerusi laman Facebook Majlis Perbandaran Selayang, usaha berkenaan merupakan salah satu langkah menjaga kebersihan. Tindakan kompaun akan dikenakan kepada mereka yang ingkar arahan tersebut yang menjadi antara syarat bagi kelulusan lesen perniagaan. Taktik baru sindiket penyeludupan rokok ke Australia berjaya dikesan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Negeri Johor. Ini susulan kejayaan rampasan lebih 342 kg rokok putih bernilai RM426,000 di Pasir Gudang 9 Disember lalu. Pengarah Kastam Negeri Misbahuddin Parmin berkata semua rokok tersebut ditemui di dalam kontena yang diubah suai dipercayai diseludup terlebih dahulu dari negara luar sebelum dihantar ke Australia. Susulan penemuan itu, wakil syarikat seorang lelaki 35 tahun ditahan membantu siasatan. Pihak syarikat juga membuat 2 kali tempahan tisu untuk diekspor ke Australia bagi mengaburi kegiatan sebenar. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1-A Akta Kastam 1967. Seorang peniaga didakwa di Mahkamah Session Pasir Mas atas pertuduhan menculik seorang wanita pada 13 September lalu. Bagaimanapun, tertuduh Cik Nur Hafizi Cik Nur, 31 tahun, mengaku tidak bersalah selepas kertas pertuduhan dibacakan oleh jurubahasa di hadapan Hakim Badrul Munir Muhammad Hamdi. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa bersama seorang lagi warga tempatan yang masih bebas, Nur Rusnazirah Muhammad Naim. Mahkamah tidak membiarkan tertuduh dijamin kerana kes itu berisiko membabitkan nyawa orang lain dilakukan secara kumpulan serta kemungkinan dirancang dan tertuduh ditangkap di Thailand. Hakim menetapkan 20 Januari depan untuk tarikh sebutan semula kes untuk serahan dokumen dan penetapan tarikh bicara. Sekian berita semasa 3. Assalamualaikum dan salam perpaduan.